Kemudian apa nama ni, balik. Bila balik seronok lah, dapat buah mahal ni kan. Buah kilah, orang Kedah panggil buah kilah. Buah kilah ni kira kalau tok guru ajak silat kan, ada 100 buah, dia akan ajak 90 je lah. Hak 10 lagi kalau anak murid dia lawan dengan dia, hak guna 10 tu lah kan. Yang tu dalam silat. Kalau dalam ilmu agama tak ada, tok guru akan ajak semua yang ada pada dia. Tuan-tuan sekalian, bila balik jumpa Nabi, wahai Muhammad, ada 3 soalan. Kalau kamu jawab, kami semua beriman. Tuan-tuan, taktik tu berpuluh kali dah. Taktik tu berpuluh kali dah. Wahai Muhammad, tunjukkan kami sekian. Kalau tunjuk, kami beriman. Nabi tunjuk dah, tak beriman juga. Wahai Muhammad, belah bulan. Kalau kamu boleh belah bulan, ke semua penduduk Mekah akan diarahkan untuk masuk Islam. Nabi berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, perangai mereka ini sama seperti umat terdahulu. Nabi kata, ya Allah, peluang kali ini ya Allah. Maka Allah pun izinkan Nabi. Nabi tunjuk kepada bulan, terbelah bulan, turun sampai ke bawah. Tapi tak masuk dalam lengan lah. Yang tu riwayat tu dhaif. Noh duduk di atas bukit Abi Qubais dan bukit Qu'ayqi'an. Bukit tu hari ni cerita bulan pula dah. Tu tak habis lagi kan. Bukit tu hari ni kalau pergi umrah, bukit hak keliling Kaabah tu. Satu hak ada terowong tu dekat dengan istana. Dekat dengan istana, ada istana tu kalau tuan-tuan perasan hak panjang tu. Istana kan, keluar Kuk Marwah. Keluar Kuk Marwah, nampaklah istana tu. Itu bukit Abi Qubais. Qu'ayqi'an belah sini, di situ. Tuan-tuan, zaman Rasulullah, bulan yang di langit bukan bulan dalam gambar. Bulan yang di langit itu turun kemudian terbelah dua, duduk di atas 2 bukit macam tu. Habis tengok tu, pemimpin-pemimpin Quraisy tengok, kemudian naik balik sambung, dia berkata, hebat sihir Muhammad, hebat. Tak masuk Islam juga. Samalah dengan soalan ni. Wahai Muhammad, kami ada 3 soalan. Kalau jawab, kami semua masuk Islam. Tuan-tuan, ketika itu Rasulullah tidak ada jawapan kerana wahyu ini belum turun lagi. Quran turun 23 tahun. Al-Quran turun 23 tahun, sebanyak 6,000 ayat ni, 6,000 lebih ni. 6236 ataupun 6666 ni selama 23 tahun. Dia bukan turun serentak. Daripada langit pertama tu, kadang dia turun 2 ayat. Kadang dia turun 80 ayat. Kadang 1 surah, kadang macam tu. Kadang tak habis lagi surah ni, esok turun surah lain pula. Maka Nabi akan beritahu kat sahabat, surah ni sambungan yang surah semalam. Nabi akan beritahu, surah ni surah sekian-sekian. Jadi bila tak ada jawapan lagi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi jawab kepada pimpinan-pimpinan Quraisy ni. Nabi kata, esok aku jawab. Tanpa Nabi sertakan insya-Allah. Subhanallah. Kita pun sama juga, sebut insya-Allah. Jadi Nabi dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan. Wahyu kan selalu, lepas tu wahyu Jibril selalu turun. Wahyu ni berhenti selepas wahyu pertama sahaja. Waktu Nabi turun daripada Gua Hira tu, dapat Iqra di atas tu, dapat Iqra, kemudian fataral wahyu terhenti. Ulama khilaf lah, 3 hari, ada yang berapa bulan, lama wahyu berhenti. Selepas itu wahyu turun untuk yang kali yang kedua, ketiga, keempat, kelima, teruslah wahyu dia tak ada dah sampai sebulan 2 bulan, tak ada dah. Tuan-tuan, cuma Allah Subhanahu Wa Taala menegur satu sudut yang halus dalam kehidupan Rasulullah. Bila Nabi kata esok aku akan jawab, tak salah tuan-tuan. Cuma Nabi tak sebut sebagai adabnya, insya-Allah, kalau Allah kehendaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepanjang hari wahyu tak turun. 3 soalan tak ada jawapan. Keesokan hari pemimpin Quraisy datang. Sampai depan rumah, wahai Muhammad, mana jawapan? Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Kita nak garu di mana? Garu tempat tak kata ya? Kita lah. Kan kita. Macam ni. Nak jawab apa ni? Wahyu tak turun. Esok aku beri jawapan. Kita menghadapi cabaran. Waktu tu Rasulullah menghadapi cabaran dari sebuah kerajaan. Di belakang kerajaan itu adalah penduduk kota Mekah.
Yang kalau Nabi jawab, waktu tu Nabi dengan husnuzannya, dengan baik sangkanya, ke semua penduduk Mekah akan masuk Islam. Seharian Nabi tunggu. Hari kedua seharian Nabi tunggu. Bayang tengok, seharian. Kita nak jumpa orang ni, kawan kita kata esok aku bagi jawapan, esok aku bagi jawapan. Tak ada jawapan. Dia ni penakut ni, dia ni penipu. Keluar macam-macam dah dalam status Facebook, semua keluar dah. Oh, dia menipu. Esok kita pergi lagi, kita tekak gambar, ya? Jangan lupa tau, rakam sikit. Hari ketiga pergi, wahai Muhammad, mana jawapan? Esok aku berikan jawapan. Tekak gambar apa semua, rakam sikit suara. Yang tu lagi best, nak buat fitnah kan. Zaman hari ni masuk dalam status apa semua. Masih menipu. Kita masih dikencing hidup-hidup. Ayat maksiat, ayat dosa banyak tuan-tuan hari ni. Jadi berlanjutan sehingga 15 hari. Bayang tengok macam mana Nabi menanggung hari-hari. Bagaimana menunggu sehari 24 jam tu, betapa lama dan betapa resahnya. Orang duduk situasi ni dia tahu. Tunggu lama. Akhirnya barulah turun. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Ni, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang Dzulqarnain. Qul, jawab, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku di sini Allah ke Rasulullah? Aku di sini Allah ke Rasulullah? Wahai Muhammad, bagi tahu. Sa'atlu, Rasulullah lah aku. Maksudnya Allah suruh Nabi jawab, aku akan bagi tahu sebahagian daripada cerita Dzulqarnain. Nabi pun mula waktu tu memberikan jawapan tentang Dzulqarnain. Jawapan yang kedua ialah berkaitan dengan pemuda-pemuda beriman. Pemuda masya-Allah kan. Pemuda beriman hebat depa, walaupun tak payahlah lagi masuk cerita tu pula. Dan kemudian yang ketiga, wa yasalunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wahai Muhammad, ruh adalah rahsia Tuhan. Tak ada siapa tahu ruh. Kita pun bila kita akan tahu tentang ruh, ketika hari kita dikeluarkan oleh malaikat maut daripada tubuh badan kita, lalu diletakkan ruh di atas tangannya. Fi yadihi, Nabi kata diletak ruh atas tangan dia. Waktu tu kita nampak ruh. Hak selama ni Allahu Akbar. Macam benda macam-macam lah yang akan kita tengok. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, bagi tahu kamu akan cerita sebahagian daripada tentang Dzulqarnain. Apakah cerita tentang Dzulqarnain? Satu, namanya dalam Quran hanya disebutkan Dzulqarnain. Kesemua cerita dalam Quran Allah datangkan cerita untuk kita ambil pengajaran. Cukup. Dia lahir di mana, kalau menengah tang mana, ambil PhD apa, tak ada PhD ke ada, ceramah banyak ke, masuk TV ke dah. Hak tu tak payah tahu tuan-tuan. Keseluruhan cerita dalam Al-Quran adalah untuk diambil ibrah ataupun pengajaran. Cukup kita tahu apa orang tu lakukan dan apakah balasan Allah kepadanya. Selesai. Sebab tu kita tak tahu bahkan nama dia yang betul tak ada siapa tahu. Dzulqarnain. Sehingga kan bila sahabat tanya, ya Rasulullah, akana nabiyan am wali? Apakah Dzulqarnain ni nabi, rasul ataupun dia seorang wali, orang soleh, waliullah, orang soleh? Nabi kata, aku pun tidak mengetahui apakah dia nabi ataupun dia seorang wali. Maksudnya di situ khilaf. Yang ijma' apa? Yang ijma'nya Dzulqarnain ini satu, dia seorang raja, dan ijma'nya dua, dia seorang yang saleh, orang baik tuan-tuan, orang saleh. Tuan-tuan ingat senang nak sampai tahap seorang saleh? Allahu Akbar. Satu orang yang saleh, yang disayangi oleh Allah, bukan calang-calang orang kita nak sebut. Ulama hari ni nak sebut dia saleh pun tak berani nak sebut. Apakah benar soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita tak tahu. Dzulqarnain satu orang raja manusia, raja yang Allah sebut dia orang soleh. Orang soleh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda pertama kita faham ni ibrah ni, hak cerita hari ni. Ini pengajaran dia. Nombor satu,
antara pengajaran yang besar yang kita dapat daripada ayat pertama ni, bila Allah sebut wa yasalunaka an dzil qarnain, kata para ulama tafsir, apabila kamu melihat Allah mengabadikan sesuatu nama ataupun sesuatu sosok tubuh seseorang di dalam Al-Quran, maka ketahuilah orang itu sama ada terlalu hebat ataupun terlalu jahat. Yang biasa-biasa macam kita ni tak ada. Nah, hak kadang baca Quran sejuzuk, kadang 3 muka, kadang sedekah 50, kadang RM5. Ni hak biasa-biasa ni tak ada lah dalam Quran. Kata para ulama tafsir, di dalam Quran apabila kalian jumpa satu nama, sama ada dia ni sangat hebat ataupun orang biasa. Nah,